Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes jangkitan baru dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini meningkat kepada 176 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan kes 176 merupakan seorang wanita berusia 23 tahun yang tiba ke negara ini dari Nepal melalui Kuala Lumpur, Malaysia pada 13 Januari 2021. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 35 kes. ...516 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 11,919 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 211 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 90,111. Maklumat lanjut dan kembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Tahun ini merupakan ulang tahun hubungan diplomatik dua hala antara Brunei Darussalam dan India ke-31. Hubungan kedua-dua negara semakin erat dalam beberapa tahun ini bersifatkan muhibah, saling menghormati dan kesaling fahaman. Meskipun ketika berdepan kesukaran semasa pandemik COVID-19, kedua-dua negara berusaha untuk terus mengekalkan momentum hubungan dua hala. Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara Brunei Darussalam berkata demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Republik India ke-72 tahun. Majlis diadakan malam tadi di Empire Brunei, Jerudong. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Tuan Yang Terutama seterusnya berkata negara Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang penting bagi keselamatan tenaga India melalui pengeksportan minyak mentah ke India. Tambahnya, kedua-dua negara telah mengenal pasti pelbagai bidang kerjasama termasuk pertanian, pendidikan, ICT, sains dan teknologi dan penjagaan kesihatan. Negara Brunei Darussalam dan India turut menerokai kerjasama dua hala dalam pendigitalan, e-dagang dan e-tadbir urus. Negara Brunei Darussalam pada masa ini mencatatkan jumlah turunan hujan antara yang tertinggi dengan negara mengalami fasa pertama monsun Timur Laut. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dayang Nurul Inani binti Haji Jahari, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca Brunei Darussalam ketika ditemui kemarin. Katanya dengan keadaan cuaca pada masa ini, negara Brunei Darussalam mengalami iklim yang lembap. Dayang Nurul Inani ketika ditemu bual juga mengingatkan bahawa keadaan laut adalah berbahaya kepada operasi bot-bot kecil dan aktiviti sukan laut jika luruan angin timur laut yang kuat dengan kelajuan melebihi 40 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai ke tahap bergelora sehingga melebihi dari 2 meter. Monsun Timur Laut selalunya berlaku dari bulan Disember sehingga bulan Mac dan ianya terbahagi kepada dua fasa. Pada lazimnya, fasa pertama monsun Timur Laut, yakni bulan Disember dan Januari, adalah tempoh yang lembap dan sering berlaku hujan. Manakala fasa kedua monsun Timur Laut, yakni bulan Februari dan Mac, adalah tempoh yang agak kering dengan hujan yang berkurangan. Walau bagaimanapun, pada tahun ini, cuaca di negara kita juga turut dipengaruhi oleh fenomena La Nina yang pada masa ini berlaku di Lautan Pasifik. Fenomena La Nina ini adalah satu fenomena global dan mempunyai kesan global. Ia bukan saja dapat dirasai di negara kita, malah juga di negara-negara lain. Namun bagi rantau kita ini, kesan yang sering berlaku adalah peningkatan turunan hujan, yakni hujan dijangka turun melebihi jumlah purata, yakni lebih dari biasanya yang dijangkakan.
jangkaan iklim bermusim yang terkini yang dikeluarkan oleh Pusat Iklim Utama Dunia menunjukkan bahawa fenomena La Nina ini adalah berterusan berlaku sehingga bulan Mac 2021. Para pemandu dan pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan mengambil langkah-langkah awal atau perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Maklumat lanjut dan keadaan cuaca terkini hubungi peramal cuaca di talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn atau mengikuti laman sosial media Facebook Brunei Weather, Instagram @Brunei Weather dan aplikasi telefon bimbit Brunei WX. Tarikh pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen terunan bagi bulan ini ialah pada hari Khamis 28 Januari 2021 bermula pukul 7.15 pagi hingga 3.30 petang. Bagi daerah Brunei dan Muara, pembayaran pencen perkhidmatan akan dibuat di kaunter bahagian hasil tingkat 1 bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dan pembayaran pencen terunan pula yakni balu dan tanggungan adalah di kaunter pembayaran Jabatan Perbendaharaan tingkat 2 bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Manakala bagi daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong, pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen terunan yakni balu dan tanggungan akan dibuat di kaunter cawangan-cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah berkenaan. Pembayaran pencen pada hari-hari berikutnya bagi daerah Brunei dan Muara akan dibuat di kaunter pembayaran Jabatan Perbendaharaan tingkat 2 bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Manakala bagi daerah Tutong, daerah Belait dan Temburong, pembayaran akan dibuat di kaunter cawangan-cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah-daerah berkenaan. Pembayaran pencen akan dibuat selama 10 hari waktu bekerja pada pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan dari 1.30 petang hingga 3.30 petang. Bagi maklumat lanjut, hubungi Jabatan Perbendaharaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi di talian 238 0822 atau 238 3469. Medium sastra mampu menjadi strategi utama untuk membentuk pemikiran masyarakat bagi merakam sejarah, peristiwa, cantuman budaya bangsa atau pertembungan antara kreatif dan fakta. Sehubungan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah mengadakan peraduan karang syair sejarah dan tulis fiksi mini. Majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Peraduan ini bukan sahaja mengangkat dan memartabatkan nilai seni penulisan sastra, malah mendaulatkan dan perkasa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Karang syair sejarah merupakan peraduan menghasilkan syair yang bertemakan atau mengambil sejarah penubuhan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Tulis fiksi mini pula merupakan peraduan menghasilkan sebuah karya fiksi yang pendek dan padat, lengkap dengan sebuah cerita yang dilengkapi dengan wataknya, dengan latar tempat, kemudian dengan dialognya, dan ada satu peristiwa yang pentinglah yang ditimbulkan oleh peserta. Vidacom Muara Integrated Supply Base MISB dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Penghiraan Anak Saleha mengadakan kempen derma darah. Kempen derma darah berlangsung di bangunan Vidacom MISB Tapak Industri Serasa. Semasa ditemu bual oleh pewarta RTB Awang Abdul Rahman bin Haji Jaafar, penyelaras Quality Health Safety and Environment QHSE berkata, kempen seumpamanya merupakan sebahagian daripada komitmen dan tanggungjawab sosial syarikat tersebut bagi membantu kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan. Tujuannya yang pertama-tama sekali adalah untuk membantu pusat pendermaan darah untuk menambahkan stok darah di dalam simpanannya, dan yang keduanya adalah untuk menggalakkan keluarga Vidacom sendiri untuk menderma darah. Sebenarnya untuk yang menderma setakat ini ramai yang bersetuju untuk menderma, tapi yang lulus untuk menderma ini dalam kurang lebih 20 ke 30 orang.
Beberapa orang penderma darah ketika ditemui melahirkan sokongan terhadap aktiviti menderma darah dan berharap aktiviti ini akan terus dilaksanakan bagi memastikan stok bekalan darah sentiasa berada di tahap yang sihat serta mencukupi untuk menampung penggunaan semua hospital di negara Brunei Darussalam. Ianya sangat digalakkanlah untuk dibuat untuk kemudian hari lagi, sebabnya darah ini banyak berguna juga lah untuk masyarakat kita ni, banyak yang memerlukan juga. Aktiviti ini is very healthy and alhamdulillah kami diberi peluang oleh pusat pendermaan darah untuk sama-sama collaborate dengan orang lah untuk membantu lagi. Sebahagian lebuh raya Sultan Hassanal Bolkiah di 5 buah lokasi akan ditutup sementara bermula malam tadi sehingga 6 Februari 2021 bermula pukul 9 hingga 6 pagi. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menyatakan penutupan tersebut adalah bagi pelaksanaan kerja-kerja perbaikan dan melapis semula aspal jalan di lebuh raya tersebut. Menurut JKR, kerja-kerja tersebut akan dilaksanakan mengikut urutan lokasi yang telah ditetapkan seperti dalam peta. Dalam pada itu, JKR turut mengingatkan pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut. Sebarang pertanyaan dan aduan, hubungi JKR melalui talian Darussalam 123 atau live chat 8333 123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Program belia bebas buli antara lain bertujuan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja mengenai isu buli. Program anjuran Pusat Promosi Kesihatan melalui kumpulan strategi kesihatan mental dengan kerjasama bahagian konseling Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah itu diadakan kemarin bagi para pelajar tahun 7 sekolah tersebut. Program Belia Bebas Buli merupakan salah satu aktiviti tahunan program tersebut yang merupakan salah satu program jangkauan sekolah untuk program mempromosikan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja di bawah Pusat Promosi Kesihatan. Program seumpamanya juga dihasrat dapat menjadi platform bagi memberikan langkah dalam bendung isu buli sekaligus menjadikan negara Brunei Darussalam bebas daripada gejala buli. Sesi juga diisikan dengan taklimat mengenai Brunei bebas buli dan cara-cara menghentikan isu buli yang disampaikan oleh Dayang Nur Syahmun binti Haji Matasan, Pegawai Psikologi Klinikal Pusat Promosi Kesihatan. Di samping itu, beberapa aktiviti menarik juga turut diungkapkan.